محمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada malam ini akan berlangsungnya forum Bala Wanita, yang mana kami akan membincangkan tentang fiqh munakahat, yang mana isu penting yang kami akan kupaskan iaitu khulud dalam Islam. Bagaimana kita tahu khulud ataupun tebus talak ialah talak yang berlaku dengan keinginan isteri dan nekap untuk bercerai. Maksudnya khulud ni disyariatkan bagi memenuhi keperluan isteri. Maksudnya isteri ni menebus dirinya agar dibebaskan oleh suaminya dengan cara mengembalikan mas kahwin yang telah mereka sepakati sebelum ini kepada suaminya. Untuk menyelusuri topik ini secara lebih dalam, saya akan memperkenalkan panel jemputan kita terlebih dahulu, iaitu panel pertama Saudari Syahidah Saidi, dan panel yang kedua itu Siti Mariam, dan panel yang ketiga iaitu Saudari Maliana Baharudin. Tanpa melengahkan masa, saya akan ajukan soalan pertama kepada panel jemputan kita iaitu Syahidah Saidi, yang mana soalan tersebut berbunyi: sekiranya isteri telah dikhulud dan berada dalam iddah, selepas itu suami ingin bersama kembali, bagaimanakah cara mengatasinya? Okey, sila jelaskan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, menurut jumhur ulama, jika sang suami ingin kembali kepada sang isteri tapi sang isteri telah dikhulud dan dalam keadaan iddah, maka sang suami tiada jalan lain. Sang suami perlu berkahwin semula dengan isteri dengan akad yang baru dan dengan persetujuan bekas isteri. Kalau dalam talak, suami perlu rujuk isteri dalam keadaan iddah, tapi jika dalam khulud ni, suami perlu merujuk sang isteri selepas iddah. Okay. Terima kasih atas penjelasan panel kita Syahidah Saidi. Jadi untuk suami kembali bersama selepas khulud dan isteri dalam iddah, suami perlu berkahwin semula selepas isteri tamat iddah. Seterusnya soalan yang kedua. Apabila suami isteri tidak ada persetujuan di antara kedua-dua belah pihak mengenai pembayaran khulud itu, bagaimanakah cara untuk mengatasinya? Okey, Siti Mariam boleh jelaskan. Okay. Sekiranya tidak dapat persetujuan di antara kedua-dua belah pihak untuk mengatasi pembayaran khulud itu, maka cara dan jalan untuk mengatasinya dengan menyerahkan kepada hakim mahkamah syariah. Hakim berkuasa untuk menetapkan dan memutuskan pembayaran khulud tersebut mengikut budi bicaranya. Ini berdasarkan riwayat Ibn Abbas mengenai peristiwa isteri Sabit bin Qais yang telah mengadukan perkaranya kepada Rasulullah SAW. Maka baginda menetapkan dan memutuskan, iaitu Sabit bin Qais hendaklah menerima kebun yang telah diberikan kepada isterinya dahulu, dan baginda menyuruh menceraikan isterinya. Sabda Rasulullah SAW, "Iqbalil hadiqatan wa talaqha taqliqatan." Maksudnya, terimalah kebun itu dan cerailah dia dengan satu talak. Terima kasih atas penjelasan saudari kita itu Siti Mariam. Dan soalan ketiga yang mana berbunyi, adakah harus suami menerima bayaran khulud itu tebus talak lebih daripada mas kahwin yang telah dibayar kepada isteri? Akan dijelaskan oleh saudari Maliana Baharudin. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan jelaskan bagi persoalan mengenai bayaran terhadap suami mengenai bayaran khulud tersebut. Boleh ke suami tu terima bayaran khulud melebihi mas kahwin? Okay, jawapan dia dibolehkan. Mempunyai dua pendapat. Yang pertama itu diharuskan bagi suami tu menerima bayaran khulud lebih daripada mas kahwin yang diberikan, dan pendapat yang kedua mengatakan tidak digalakkan untuk suami tu menerima bayaran khulud tu lebih daripada mas kahwin yang diterima. Terima kasih atas penerangan saudari Maliana Baharudin, dan maka terdapat beberapa soalan lagi yang tinggal daripada penonton kita. Dan jika seseorang suami tidak melaksanakan kewajipan dan menyakiti isteri supaya isteri minta dan membayar khulud, adakah khulud tersebut sah, dan apakah pula hukum suami yang bersikap demikian? Okey, terima kasih atas persoalan tersebut. Okey, jika suami yang tidak melaksanakan kewajipannya dan sengaja menyakiti sang isteri supaya sang isteri meminta khulud dan memberi wang tebusan,
maka khuluk tersebut terbatal dan tidak sah, dan perbuatan sesuami tersebut adalah haram. Jadi walaupun ada persetujuan antara suami isteri, tapi khuluk itu tetap batal. Okey, saudari Mariam, adakah khuluk ini mempunyai rukun sebagaimana nikah dan talak? Kalau mempunyai rukun, apakah rukun-rukunnya? Ya, khuluk mempunyai rukun-rukun sebagaimana nikah dan talak juga. Okey, rukun-rukunnya ialah poin yang pertama, suami yang sah talaknya mengikut syarat-syarat talak. Tidak sah khuluk suami yang masih kanak-kanak atau gila atau dipaksa. Okey, poin yang kedua, isteri yang sah menguasai hartanya. Tidak sah khuluk isteri yang hartanya ditahan, atau isteri yang bodoh, atau isteri yang tidak siuman. Okey, poin yang terakhir, sirat itu lafaz. Lafaz khuluk ini adalah dengan lafaz yang sharih yang mengandungi ijab kabul. Ini menjadi syarat sah khuluk. Maka kita sudah berada di penghujung acara dan kita akan mengakhiri forum pada malam ini dengan penjelasan daripada saudari Maliana Baharudin. Adakah pula hukum sekiranya khuluk yang dilakukan tanpa sebab yang diharuskan oleh syarak? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan jelaskan penjelasan yang terakhir berkaitan dengan boleh ke isteri tu meminta khuluk tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak? Jawapan dia ada dua pendapat juga. Pendapat yang pertama mengatakan makruh bagi isteri tersebut meminta khuluk tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak. Yang kedua pula, pendapat yang kedua mengatakan haram bagi isteri meminta khuluk ataupun meminta khuluk daripada suami tanpa sebab yang dibenarkan syarak, kerana ia merujuk kepada hadis Nabi SAW yang bermaksud sesungguhnya wanita-wanita yang melakukan khuluk tebus talak itu mereka kaum wanita yang benar-benar munafik. Itu sahaja daripada saya, maka saya serahkan seterusnya kepada moderator. Sampainya kita di penghujung acara dalam membicarakan tentang fikih khuluk dalam Islam. Tuntaskan permasalahan rumah tangga dengan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.